Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. 弟兄姐妹平安。 Hari ini kita akan membahas satu tema dengan ayat yang diberikan adalah Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. 今天早上我们要分享的，就是取自于在马太福音的第1章18节到25节。 Saya akan bacakan di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25, ayat 18 sampai 21 dalam bahasa Indonesia, lalu 22 sampai 25 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 18节到21节先用印尼语读，然后22到25节我们用中文一起读。 Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." 22节，这一切的事成就是要应验主借先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。约瑟醒了起来，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来，只是没有和他同房。等他生了儿子，就给他起名叫耶稣。 Saudara-saudara, bagian ini kalau kita melihat bagian sebelumnya itu bicara tentang bagaimana menekankan Yesus sebagai anak manusia. 弟兄姐妹，如果我们再看前一段，那边叙说耶稣是一个人子， Karena itu ditekankan Yesus adalah keturunan Daud, keturunan Abraham. 所以在那边也强调耶稣是大卫和亚伯拉罕的后裔。 Maka bagian ini Matius melanjutkan menekankan bahwa Yesus itu juga adalah anak Allah. 然后马太福音接下来说的，耶稣也是神的儿子。 Tetapi bagaimana Matius menuliskan ini bukan hal yang mudah untuk dituliskan atau dimengerti. 但是当马太要写这一段的时候，并不容易。 Memang kisah kelahiran Yesus itu bukan kisah yang mudah untuk kita itu mengerti. 耶稣诞生的一个个故事，对我们来说也很难的去理解。 Karena itu kalau kita itu menginjili orang, kita juga kemungkinan besar menghindari cerita kelahiran Yesus. 因为我们在传福音的时候，有可能我们也会避免不要去说耶稣诞生的这个故事。 Di dalam 4 Injil juga tidak semua menuliskan tentang kelahiran Yesus. 在4本的福音书里，也没有所有都写到耶稣诞生的故事。 Hanya Matius dan Lukas yang menuliskannya. 只有马太福音还有路加福音里面有记载。 Mereka berdua menuliskan sesuatu yang tidak mudah untuk dimengerti. 他们两个都写了那些让人不容易去理解的一个故事。 Bahkan beberapa orang itu mulai mempertanyakan kenapa mereka itu memilih menuliskannya. 然后有人就开始的提问，为什么他们会选择这个去写呢？ Bukankah lebih mudah itu tidak usah dituliskan sehingga tidak berpotensi untuk menjelekkan kekristenan kita? 是不是应该不需要去写，所以不会给基督教带来不好的影响？ Seperti yang jika kita itu perhatikan di dalam Alkitab, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 41, 如果我们再看的约翰福音第8章41节， ada indikasi bahwa mereka pun saat itu tetap menuduh Yesus itu bukan dilahirkan dari Roh Kudus. 在那里有迹象，他们有指控说耶稣不是从圣灵生的。 Ketika mereka itu berargumentasi dengan Yesus, mereka menjawab, kami itu tidak dilahirkan dari zina. 在他们跟耶稣说的时候，他们说我们不是从淫乱生的。 Karena itu beberapa orang itu kemudian mulai menuliskan beberapa peristiwa atau cerita untuk mengantisipasi hal ini. 然后他们都开始写了一些故事来预防。 Salah satu contohnya adalah mereka itu membangun cerita bahwa Maria ini
sampai nanti diangkat ke surga itu tetap perawan. 然后他们就开始说，玛利亚在这一生她都是处女， Untuk mengantisipasi cerita yang tadi kita baca yang begitu sulit dimengerti. 就是来预防我们之前读的那个很难理解的一个故事。 Bagaimana mungkin ada orang bisa melahirkan tanpa suami? 怎么可能一个人可以怀孕生子，如果她没有丈夫？ Daripada nanti mereka itu dituduh berzina, lebih baik kita membangun cerita untuk mengantisipasi hal itu. 为了不要让他们指控他们是淫乱的，所以他们就预防写了这一个故事。 Sehingga mereka itu menekankan bahwa Maria itu sampai nanti diangkatnya, dia itu tetap perawan. 所以他们在强调，到玛利亚去世的时候，她还是处女。 Padahal di Alkitab tidak pernah dituliskan atau ditekankan hal seperti itu. 其实，在圣经没有记载过。 Bahkan kita tahu keluarga mereka baik-baik saja dan Maria melahirkan anak-anak yang lain setelah Yesus. 甚至我们知道他们的家庭很好，他们以后也跟约瑟有了其他的孩子。 Jadi pertanyaannya apakah Matius itu juga menuliskan ini untuk mengantisipasi agar tidak dituduh macam-macam? 所以问题是，是不是马太也这样的写，所以他不要被指控？ Saya percaya Matius itu menuliskan karena itu yang dianggap benar, dia harus tuliskan. 我相信马太写下来，因为他觉得那是正确的。 Dia menuliskan bukan mengantisipasi agar kita membangun cerita yang lain. 他写了不是为了去预防我们有其他的故事。 Matius ingin kita itu menerima dan memahami kisah yang memang sulit dipahami itu. 马太要我们去接受这个很难理解的故事。 Karena dia ingin kita itu memahami memang cara Tuhan bekerja memang kadang-kadang dengan cara yang tidak bisa kita duga. 他要我们可以去接受，有时候神在动工的时候是我们难以理解的。 Bahkan sampai cara dia menebus kita pun dengan cara yang tidak terduga. 在他救赎我们的时候，也是以难以理解的方式。 Karena itu bagian ini kemudian diawali oleh Matius dengan satu kata yang penting sebenarnya dikatakan jangan takut. 然后马太用一句话来开始，就是不要怕。 Dikatakan di dalam ayat 20, pesan yang sama juga diulang oleh Lukas, yaitu jangan engkau takut. 就是在20节，也是路加重复的一段话，就是不要怕。 Saudara-saudara, bagian ini bagian yang sama-sama menekankan sesuatu. 这一段都强调了一件事。 Meskipun Matius dan Lukas mencatat dari dua sudut pandang yang berbeda. 虽然马太和路加记载的故事是从不一样的角度， Lukas lebih pada bagaimana sudut pandang Maria, sedangkan Matius itu lebih sudut pandang Yusuf. 路加是从玛利亚的角度记载，但是马太是从约瑟的角度的记载。 Tapi keduanya itu sama-sama menuliskan pesan pertama adalah jangan takut. 但是他们同样的记载了不要怕。 Untuk menegaskan bagi setiap kita kisah yang tidak mudah dimengerti ini, jangan takut untuk menerima dan memberitakannya. 也是要提醒我们不要怕的去接受这个难以理解的故事。 Jangan karena ketakutan itu kemudian membuat kita membangun cerita yang lain atau berhenti menceritakannya. 不要因为害怕我们停止的去叙说或者去讲别的故事。 Memang kisah ini tidak mudah dimengerti. 虽然这个故事很难以理解， Tapi kisah ini memang yang dipakai betul-betul oleh Tuhan untuk dia itu hadir menebus kita. 但是这个故事是真的，神诞生是为了来救赎我们。 Sehingga Matius mengingatkan terima kisah itu, jangan takut untuk memberitakan. 所以马太说，我们要去接受这个信息，然后不要怕的去传讲。 Sama seperti juga kepada Yusuf saat itu, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena Tuhan ingin menggunakan ini untuk karya penebusannya. 就是让他对约瑟说的，你不要怕去娶你的妻子玛利亚，因为神要通过她来救赎这个世界。 Bapak Ibu, memang saat itu tidak sama dengan kita saat ini, zaman modern. 弟兄姐妹，当时跟现代有一些不同。 Zaman modern semua diilmiahkan, semua diragukan. 那时候所有都被疑问。
Sehingga iman tidak ada lagi tempat. 所以信心不再。 Tapi kita tahu zaman itu banyak sekali orang Yunani, mereka bahasa sudah dikuasai oleh orang Yunani. 但是我们知道那时候希腊已经在那里了。 Konsep mitologi Yunani banyak sekali bagaimana dewa-dewi itu bisa intervensi, muncul tiba-tiba punya anak separuh manusia, separuh Tuhan. 然后希腊的文化有很多神话说，神话就是他们的神仙来插手在他们当中， Mereka menerima itu. 他们可以接受。 Kenapa kita takut memberitakan yang lain yang lebih nyata? 但为什么我们很害怕去传讲一个真的故事呢？ Mereka menerima konsep Hercules. 他们可以接受海克力， Padahal mereka tidak pernah melihat Hercules itu hadir betul-betul di dunia sebagai manusia. 但其实他们从来都没见过海克力在这世上。 Kenapa kita harus takut memberitakan ada satu orang juga yang dikandung dari Roh Kudus yang justru betul-betul hadir? 那为什么我们要害怕去转讲，去真的一个神在我们当中？ Apalagi Bapak Ibu kalau kita melihat ada satu pola yang sebenarnya digenapi hanya oleh kekristenan. 但我们可以看到有一个概念在基督教里， Ketika Tuhan itu di puncak penciptaan menciptakan manusia, pria dan wanita, 在神创造男人和女生的时候， Tuhan menciptakan juga dengan cara yang tidak terduga, yang tidak masuk akal manusia. 他也以很难理解的方式去创造这个人类。 Yang pertama adalah Tuhan itu menciptakan Adam tanpa pria, tanpa wanita. Adam bisa muncul. 第一，神在创造亚当的时候是没有男生没有女生的，但是神就创造了亚当。 Mana ayahnya, mana ibunya. 亚当的父亲母亲在哪里？ Tapi banyak orang menerima konsep ini dan tidak meragukannya. 但是很多人都可以接受，没有疑问。 Bahkan orang yang meledek bagaimana Yesus itu anak Allah, mana ibunya. 甚至很多人的在取笑耶稣，他的父亲哪里，母亲在哪里？ Orang itu percaya bahwa ada orang tanpa ibu, tanpa ayah, lahir yaitu Adam. 人都可以相信有没有父母亲的可以在这世界，也就是亚当。 Lalu berikutnya dengan pria, yaitu Adam itu sendiri, tapi tanpa istri, lahir Hawa. 就接下来的就是夏娃，她有男生，但是没有女生，但是可以生下来夏娃。 Diambil dari tulang rusuk Adam, tapi tidak dikandung dari ibu, tidak punya istri, muncul dibentuk jadi Hawa. 他从亚当的肋骨创造了夏娃，没有女人，只有男人也可以有夏娃。 Baru setelah itu penciptaan itu puncaknya dan setiap kita manusia itu harus lahir dari pria dan wanita. 然后接下来就是每一个人类，每一个人都是要有男生有女生才可以有后代。 Hanya satu yang kurang polanya, bukan? 只有一个缺乏的， Yang hanya digenapkan oleh kekristenan. 也只有基督教里可以 Yaitu 应 ketika 验的。 manusia itu gagal, akhirnya Adam kedua itu diberikan untuk menebus kita. 因为人类失败了，所以第二个亚当 Dengan 赐给我 satu 们 pola 的 yang kurang yang menggenapi, 就是一个缺少的格式， yaitu tanpa pria tapi dengan wanita, itu lahirlah Yesus. 就是没有男生，只有女生，也就耶稣诞生了。 Bapak Ibu, kadang-kadang saya bingung kenapa kita takut memberitakan hal ini. 弟兄姐妹，有时候我很疑惑，为什么我们会害怕的去叙说这个故事呢？ Yang 3 di atas diterima, cuma 1 di bawah tidak diterima. 3个以上都可以被接受，最后一个的不能接受。 Tidak ada pria, tidak ada wanita bisa lahir manusia, mereka terima. 没有男生，没有女生，可以有亚当，他们可以接受。 Tapi dilahirkan dari Roh Kudus, tidak ada bapak, ada mama. Kenapa mereka tidak bisa terima? 但是从圣灵的没有男生，只有女生，
我们不能去接受。 Karena itu Matius ingin menuliskan, dia bukan menuliskan kisah yang lain. 所以马太不是写了其他的故事， Dia ingin mengembalikan kepada kisah yang nyata yang harus kita beritakan dengan tidak takut lagi. 所以他写了一个真的故事，使我们不要再害怕的去说。 Dia ingin kita memahami siapa Yesus dan bagaimana memang cara Allah bekerja di dunia. 他想让我们知道谁是耶稣。 Karena itu Matius kemudian menuliskan berikutnya itu menekankan dengan siapa nama Yesus itu. 所以接下来马太就写以耶稣的名字来看谁是耶稣。 Yang tidak seharusnya kita itu takut memberitakannya. 我们不应该的害怕去 Yaitu 传讲。 kemudian melanjutkan di dalam ayat berikutnya 然后他在接下来一节， bahwa ia itu akan melahirkan anak laki-laki dan akan dinamakan Yesus. 他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。 Bapak Ibu, memberikan nama itu berarti yang memberikan lebih berotoritas dari yang diberikan. 取名字给名字的那个比较有权利。 Tapi bagian ini ditekankan nama itu diberikan oleh orang tuanya karena perintah dari Roh Kudus itu sendiri, perintah dari malaikat itu sendiri. 但是我们在这里知道，叫给他取名字的是那个天使给他的信息。 Dan perintah dari malaikat itu mengatakan engkau akan memberikan nama dia Yesus. 因为那个天使给他的信息是要叫他取名叫耶稣。 Nama Yesus saat itu adalah nama yang cukup populer. 耶稣的名字当时比较流行的一个名字。 Nama Yesus itu adalah nama yang bisa diartikan juga Yosua. 耶稣也可以被称为耶稣亚， Yaitu gabungan dari dua kata, yaitu Yahweh yang menyelamatkan. 也就是两个名字的，就是耶和华的拯救。 Karena itu nama Yesus biasanya kita mengerti, yaitu berarti juru selamat. 因为我们也知道耶稣的名字的意思也是救世主。 Tapi ketika berita ini diberitakan, kita mengingat Yesus Yosua. 在这个得到这个信息的时候，他们也被提醒了，有一位耶稣亚。 Kita mengingat seorang Yosua yang melanjutkan Musa yang dipanggil untuk membawa umat Tuhan keluar dari perbudakan Mesir. 因为是耶稣亚，继续带以色列人进入迦南地。 Sehingga mereka sadar yang membawa mereka keluar itu adalah Tuhan melalui Musa yang kemudian digenapi dilanjutkan oleh Yosua. 因为他们知道是约书亚先来，他被继续， Di mana Yosua, bayang-bayang Yosua nanti yang sesungguhnya itu adalah Yosua ini, Yesus ini. 他们知道以后真的这个耶稣亚也就是耶稣。 Jadi bagaimana Yosua itu memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. 就是耶稣亚怎样带领以色列人进入应许之地。 Begitu juga anak ini akan membawa kita keluar dari perbudakan dosa dan masuk di dalam anugerah janji Tuhan itu. 也是这个耶稣怎样的带我们进入他的救赎。 Dengan caranya yang tidak terduga, tapi Yesus ini menggenapi apa yang sudah dilakukan oleh Musa. 耶稣就是来应验摩西所做的。 Yesus melakukan penebusan yang sesungguhnya membawa bangsa umat Tuhan keluar dari perbudakan yang sesungguhnya. 耶稣带他的子民走出真正的奴隶制。 Dia akan masuk, membawa kita masuk ke dalam tanah perjanjian. Dia akan melanjutkan apa yang seperti dilakukan oleh Yosua. 他继续做约书亚做的事。 Itulah anak yang dilahirkan dikandung di dalam Roh Kudus ini. 这就是被圣灵感孕的儿子。 Dan di situ Matius kemudian menuliskan nama yang kedua. 然后马太再写了第二个名字。 Dia bukan cuma Yesus yang membawa kita keluar dari perbudakan. 他不仅是耶稣把我们带出奴隶制， Masuk ke dalam kehidupan yang berkelimpahan. 进入丰盛的生活。
Tapi dia juga adalah Tuhan yang Immanuel. 但是他也是以马内利。 Immanuel itu dikatakan hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 在这里说，这一切的事成就，是要应验主借先知说的话。 Matius memahami bahwa peristiwa yang tidak masuk akal ini 马太知道这个难以理解的事件， ternyata sedang menggenapi apa yang dituliskan sejak dulu di dalam Yesaya pasal 7. 原来是要来应验以赛亚以前所写的， Yang mereka tolak, yang mereka tidak percaya, tapi sudah dituliskan dari awal. 是他们拒绝、他们不相信的，但是以前都在记载了。 Yaitu sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. 必有童女怀孕生子， Perempuan muda berarti seolah-olah perempuan yang belum menikah. 童女的意思就是还未结婚的一个女人。 Karena itu Matius menuliskannya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. 然后马太就写必有童女怀孕生子， Dan akan dinamakan Immanuel. 人要称他名为以马内利， Yang berarti Allah beserta kita. 也就是神与我们同在。 Bapak Ibu, nama yang kedua yang dituliskan adalah Immanuel. 第二个名字被记载的就是以马内利， Yaitu Tuhan yang datang dengan cara yang tidak terduga. 就是神以难以理解的出乎意料的方式来到这个世上， Yang akan menghantar kita keluar dari perbudakan untuk masuk ke dalam perjanjiannya. 把我们带出奴隶地，然后进入他的应许之地。 Adalah Tuhan yang juga hadir menyertai kita. 他也是与我们同在的神。 Karena itu Bapak Ibu, Matius itu ingin menekankan hal ini bagi setiap kita. 所以马太在这里强调了， Karena itu dia sadar meskipun sulit, dia memilih untuk tetap menuliskannya. 虽然很难，但是他选择要写下来， Agar setiap kita ini orang Kristen jangan takut untuk memberitakan berita yang sulit dimengerti ini. 使我们基督徒不要的害怕去传讲这个难以理解的故事， Karena Allah dulu yang begitu jauh itu, 因为神以前很遥远的， sekarang itu sedang hadir bersama kita. 现在已经与我们同在。 Dan nanti kita tahu akan digenapi bahwa ketika dia nanti akan naik kembali ke surga, 但是我们知道以后会被应验，以后他在上天的时候， setelah kematian dan kebangkitannya, 在复活之后， dia akan tinggal di dalam kita. 他会住在我们里面。 Matius ingin kita memahami bahwa ini memang cara yang Tuhan itu pilih. 马太要我们知道，这就是神选择的方式。 Yang mungkin sulit untuk kita pahami dan mengerti. 可能我们很难的去理解， Karena itu Matius ingin kita tahu memang kadang-kadang cara Tuhan itu tidak pernah bisa kita prediksi. 因为马太要我们知道，有时候我们不能去预测神的方式， Bahkan sampai saat ini pun ketika kita itu putus asa, 甚至到现在，当我们失望的时候， ketika kita itu memikirkan berita Natal, 当我们在想圣诞的信息， kita tuh ingat bahwa sampai hari ini pun Allah tetap bekerja. 我们要记得到这时刻，神还在动工。 Meskipun kadang-kadang dengan caranya yang tidak terduga. 虽然有时候以我们很难理解、很出乎我们意料的方式， Karena itu jangan takut memberitakan yang sulit ini. 所以不要害怕的去传讲这个难以理解的故事。 Tetap beritakan pada dunia bahwa juru selamat itu sudah datang. 我们要告诉全世界，救世主已经来临了， Dan dia itu hadir bersama kita meskipun dengan cara yang tidak bisa kita mengerti. 而他与我们同在，虽然以我们很难理解的方式， Tapi bukan berarti cara yang tidak masuk akal. 但不是没有合理的方式。 Dalam pengertian yaitu kontradiksi yang tidak sesuai dengan akal sehat. 或者跟我们的不合理的方式， Tapi cara yang tidak masuk akal dalam pengertian karena akal kita tidak mampu untuk memprediksi dan memikirkannya. 不合理意思就是我们的思想不能达到那个， Karena cara Allah itu bukan cara kita. 因为神的方式不是我们的方式。
Karena itu Bapak Ibu kita diingatkan satu hal, tetap beritakan, jangan takut. 所以我们要被提醒，要的去传讲，不要怕， Tidak perlu membuat cerita lain, mempoles dengan cerita lain. 不需要用别的故事来掩盖， Dan tidak perlu takut juga memberitakan lalu memilih untuk bungkam. 也不需要因为害怕我们都不去说， Tapi dengan berani ceritakan justru kekristenan yang menggenapkan pola yang kurang tadi. 但是要勇敢的去说，意思是基督教来应验，已经应验了。 Saya pribadi pernah debat sama orang yang tidak percaya. 传道自己跟还没信主的人有一次谈话， Dia bilang bagaimana mungkin kamu percaya sama Tuhan yang lahirnya aja tidak masuk akal. 他说你怎样去相信一个神他诞生的方式是不能理解，是很难理解的方式。 Saudara-saudara debat sama orang ini kalau semua tidak masuk akal, omongan saya seperti apapun bagi dia tidak masuk akal. 弟兄姐妹，在这个人的思想，他所有的东西，所有的事都是很难的去理解，所以我讲了什么，他都不会去理解的。 Saya cuma bilang sama dia satu hal. 我只告诉他一件事， Karena saya butuh melengkapi pola yang kurang. 他 Saya butuh melengkapi pola yang kurang. 我只是要去完全这个缺失的格式， Agama lain kurang nanti cuma berhenti sampai 3 aja. 其他的宗教也只有这个3个格式， Tanpa pria, tanpa wanita lahir Adam, semua percaya. 没有男人，没有女人，也可以有亚当，全世界的人都可以相信， Nggak pernah ada yang nuduh perzinahan. 没有淫乱。 Lalu dengan pria tanpa wanita lahir Hawa, nggak pernah ada yang meragukan. 没有女人有男人可以生下来夏娃，没有人可有疑问。 Dan semua cerita itu berhenti dengan setiap kita lahir dengan pria dan wanita. 然后我们都知道，人生下来就是因为有男人和女人， Sampai kita lupa menyisakan ada satu ruang yang belum diisi yang harus diisi satu orang. 然后我们又忘了一个格式，因为这个格式必须是被这个人填的， Ya karena itu saya biarkan dia mengisi dan saya pilih percaya dia. 因为是他写的，所以我相信。 Karena yang kurang itu cuma satu puzzle-nya. 因为缺失的只有一个， Yaitu orang lahir dengan wanita tanpa pria, yaitu Yesus. 也就是人生下来，这个人生下来只有女人，没有男人的，也就是耶稣。 Dimulai dengan Adam, ditutup dengan Adam kedua. 在亚当开始，也在第二个亚当结束。 Ya, saya tidak tahu bagaimana membuatmu masuk akal, tapi membuat saya lengkap. 我不知道要怎样的去把它让我们理解，但是我就知道已经完成了，已经完全了。 Dan agama apa sih yang masuk akal buatmu? 然后有什么宗教我们可以合理的呢？ Ada yang percaya namanya Hercules lahir dari dewa itu turun, lalu dia itu berzina dengan manusia, lahir Hercules, lahir ini, orang percaya. 我们可以相信海克力的故事，他是神仙的儿子，然后来到阴间跟人类生了孩子，我们都可以去相信。 Semua yang tidak masuk akal kamu percaya, tapi hanya satu yang tidak masuk akal bagimu yang kamu tolak ya cuman ini. 所有不合理的我们可以去相信，但只有一个这个不合理的，我们去拒绝它。 Meskipun akhirnya keluar, pulang sama-sama ambigu seperti tema kita. 虽然我们都回去了，都很疑惑， Setidaknya kita tidak perlu membuat cerita lain atau menutup cerita yang benar ini. 至少我们不要去把别的故事来掩盖这个故事。 Tidak perlu membuat Tuhan itu harus masuk akal, karena Tuhan itu memang melampaui akal. 我们不需要把我们的神做成很合理的，因为我们的神就是出乎我们意料的神。 Yang perlu adalah memberitakan Tuhan yang melampaui akal itu. 我们只需要去转讲这个出乎我们意料的神， Agar ketika orang di dunia itu putus asa, kita memberitakan kepada mereka, ada satu Tuhan yang melampaui akal akan menolongmu. 使这个世界的人，他们绝望的时候，他们知道有一位出乎我们意料的神可以来帮助他。
Bapak Ibu, saya pernah datang ke rumah duka karena tidak sengaja sebenarnya. 弟兄姐妹，有一次我就是去了那个Ke rumah duka dengan tidak sengaja, memang saya mendengar tiba-tiba membuka handphone, lu ada berita kedukaan, pas saya deket saya langsung mampir. 因为有一个人去世，然后我去了那里，然后就接到了这个消息，然后我去了。 Ternyata di rumah duka itu saya tidak tahu, saya sedang digosipkan. 到那里我不知道他们正在说我。 Mereka tuh debat, lalu istrinya tuh mengatakan kita harus cari Pak Freddy, kita harus ngobrol sama dia. Saya udah tidak tahan dituduh terus. 他们正在讨论，然后他们说我要去找 Freddy。 Tiba-tiba saya buka pintu, dia lihat kaget. 在我开门的时候，他很惊讶的我来了。 Baru digosipin tiba-tiba muncul, dia bilang panjang umur. 然后他们说他很长命，当被说他就到了。 Makanya Bapak Ibu kemarin saya demam 3 hari masih hidup, memang panjang umur. 我前几天我在发烧，现在还活着。 Lalu dia nangis, lalu dia tanya, 然后他哭着，然后他问 kok bisa muncul itu gimana caranya? 你怎样的会出现？ Tahu enggak kami itu baru bicarain kamu. 我们正在说你。 Saya juga bilang ya, saya enggak tahu, saya pas lagi iseng nunggu buka Facebook yang muncul berita dukamu. 我也不知道，当我在看 Facebook 的时候，我看到了这个消息。 Dia sendiri bilang, saya sendiri enggak sadar add friend kamu. 我也他们很意外的去加了。 Dan di situ kita ngobrol, kesimpulannya cuma satu, cara Tuhan memang tidak terduga. 在那里我们谈话了，他总结就是一个神的方式是出乎我们意料的。 Yang kita perlu lakukan adalah jangan takut, ikuti caranya, hidupi caranya. 我们只需要去跟随他的方式。 Hal yang simple seperti seolah-olah kebetulan. 很简单的，就好像是意外， Tuhan bisa pakai. 但是他也可以理解，神可以理解。 Masakan Tuhan tidak bisa pakai setiap kita untuk melakukan tugas dari Dia? 为什么神不能用我们每一位来 Karena 做 itu 他的 sulit. 工作呢？ Meskipun sulit, jangan takut, beritakan juru selamat yang hadir bersama kita. 虽然很难，但是不要害怕的去传讲救世主的故事。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们一起低头祷告。